so kita akan bicara, adakah disebabkan oleh prinsip? Adakah muda meninggalkan kerajaan Pakatan Gabungan ini kerana prinsip? Ataupun sebenarnya ada sesuatu? Adakah Syed Saddiq akan kosongkan kursi Muar dan juga Puteri Wangsa setelah menang kerana dia bertanding dalam Go PH? Dan Perhimpunan Kebencian VPN Sempena Hari Malaysia, kita akan balas dengan Himpunan Cintakan Malaysia, insyaAllah, bersempena dengan Hari Malaysia yang membentuk kerajaan negara kita dan reformasi yang kita lakukan, insyaAllah. Dan saya bercakap sedikit tentang reformasi sebenarnya. Ramai tak faham apa maksud reformasi, dan ramai orang terkeliru dengan revolusi. Ramai orang terkeliru sebenarnya reformasi ni dengan revolusi. Dua benda yang sangat berbeza. Yang orang keliru di antara perkara tersebut. So itu antara, insyaAllah malam ni apa yang kita akan share, kita akan like, yang kita akan, tuan-tuan tolong kalau boleh share, like, subscribe lah untuk malam ni. Baik, kita bercerita soal prinsip kan tuan-tuan. Jadi yang ni saya nak share berita ni, bukan isu yang kita nak cerita ni, bukan isu penyampuran dan semuanya, bukan isu itu. Isu ni adalah yang dok bercakap tentang bahawa mereka adalah terbaik, mereka adalah kerajaan Islam, mereka adalah Islam ini, orang lain tak Islam, lebih daripada Islam mereka adalah kerajaan PAS dan juga parti penganut agama PAS. Penganut PAS ni mereka lah yang sentiasa beranggapan mereka lah lebih Islam daripada orang lain. Orang lain tak semayang lah tuan-tuan. Ada cerita, ada seorang Minah ni kan, Wala Untit ni. Dia kata seolah-olah macam orang lain tak semayang lah, yang undi selain daripada PAS tu jenis tak semayang punya lah. Dia kata seolah-olah macam tu lah kan. Yang jenis tak semayang ni semua undi selain daripada PAS. Yang semayang ni takkan undi selain daripada PAS, dia kata. Seolah-olah macam tu lah kan. Seolah-olah PAS tu apa? Agama ke apa? Tapi dalam masa yang sama, kita baca berita ni. PKR Kelantan minta kerajaan PAS jelaskan konsert campur lelaki dan wanita. Kan? Ni konsert ni, gambar nampak. Wanita Kelantan meminta kerajaan negeri memberi penjelasan mengenai penganjuran konsert kemuncak program Karnival Jom Heboh di Kota Baru semalam tadi yang bercampur lelaki dan wanita. Ketuanya Nur Azmiza Mahmad berkata berdasarkan gambar dan rakaman video jelas menunjukkan penganjuran konsert media prima itu tidak memenuhi enakmen kawalan hiburan 1998. Berdasarkan kumpulan foto dan video yang tular berkenaan suasana di malam penganjuran konsert, jelas terpapar pencampuran duduk di antara lelaki dan perempuan sehingga menimbulkan persoalan tentang penguatkuasaan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan 98 yang melanggar garis panduan yang ditetapkan dalam kerajaan negeri. Dalam foto dan video, garis panduan pengasingan lelaki dan perempuan yang tidak dipatuhi, wanita PKR Kelantan turut prihatin dengan penataan cahaya kawasan penonton yang malap yang boleh mempengaruhi kebarangkalian untuk berlakunya perkara yang tidak diingini, katanya pada hari ini. Tuan-tuan, kita nak cerita hari tu, masa The Scientist 1975 buat aksi yang tidak elok di atas pentas, apa yang kerajaan Madani ini terbuat, yang orang kata kerajaan liberal, tak Islam, tak mengikut Islam, kafir dan sebagainya, yang haram ni tuan-tuan, terus pukul 12 dia buat, immediately stop, terus dibubarkan, dibatalkan konsert tersebut. Ini kerajaan Madani di bawah PMX dan juga menterinya Fahmi Fazil. Ini yang saya tunjuk tadi ni. Ni tuan-tuan. Ini kononnya golongan yang memperjuangkan kononnya ini golongan yang kononnya memperjuangkan Islam dan siap buat undang-undang tuan-tuan, tak boleh ada konsert bercampur lelaki dan wanita ni. Siap dia orang yang buat ni. Ni apa jadi? Apa cerita? Ni apa cerita? Walaun tak bising ke? Cerita macam ni walaun tak bising ke tuan-tuan? Oh, kau pun sama, korang pun sama buat konsert. Tak, yang sekarang ni bercerita, yang buat enactment untuk pisahkan lelaki dan perempuan tu korang. Kita orang tak nak buat enactment tu, korang yang buat. Tapi kenapa di negeri korang sendiri jadi macam ni? Kenapa di negeri korang sendiri jadi macam ni? Di dalam konsert yang dianjurkan oleh negeri kau sendiri jadi macam ni. Jangan persoalkan kami Ini negeri kau tuan-tuan. Nak maki tak nak maki? Korang nak maki ke korang tak nak maki? Ni macam mana ni? Mana prinsip yang korang cakapkan selama ni? Di mana prinsip yang korang bahaskan selama ni? Di mana prinsip yang korang dok sembang selama ni tuan-tuan? Di mana prinsip tersebut? Ni saya nak cerita ni kan. Di mana prinsip yang dikatakan, yang disembangkan? Kononnya memperjuangkan Islam, memperjuangkan itu, memperjuangkan ini. Alah engkau pun bebaskan Zahid Hamidi. Itu saya kata, nampak sangat tak tengok aku punya live. Kita dah bahaskan, malah tuan-tuan, live saya 2022. Perikatan Nasional bebaskan Zahid Hamidi. Perikatan Nasional pada tahun 2022 bebaskan Zahid Hamidi. Itu tak pergi defense stage, tak ada prima facie pun. Prima facie dia menang.
bukan setakat Zahid Hamidi. Ada 150 lebih kes, termasuk 46 kes Musa Aman. 46 kes Musa Aman bebas begitu saja. Selamba je bebas begitu saja. Kita persoalkan tidak? Ya, kita tanya soalan-soalan tersebut. Kenapa? Kita persoalkan. Tapi tak ada pun wa'aluntit ni buat cerita. Tetapi bila kita kata ada masalah. Kerana apa masalah ni berlaku? Dendam Mahathir terhadap terhadap UMNO. Dendam Mahathir terhadap UMNO, digunakan dendam tersebut atas tujuan apa? Untuk menghancurkan UMNO. Ya, kita berlawan dengan UMNO, tuan-tuan. Tetapi kita tidak menggunakan kekejaman, kita tidak menggunakan ketidakadilan, kita tidak menggunakan perkara-perkara yang kita tentang dahulu untuk kalahkan musuh kita. Nak lawan, kita lawan betul-betul. Kita lawan dalam pilihan raya. Dia kalah lah. Dia menang lah. Itu prinsip kita. Ramai yang lupa prinsip ni sebenarnya. Dan, ni, DNAA Zahid, pemuda PN anjur himpunan bantah pada 16 September. #VPN, tuan-tuan, boleh tak? Saya, pemuda PN, akan menganjurkan perhimpunan di Kuala Lumpur pada hari 16 September terhadap tanda protes penarikan balik tuduhan jenayah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam masa yang sama, mereka tidak bercakap pun isu Muhyiddin Yassin digugurkan pertuduhan. Mereka juga tidak bercakap soal pada zaman mereka didapati tidak bersalah. DNAA itu mendapati tidak bersalah. Tapi itu mahkamah tentukan. Yang ni peguam bela tentukan, peguam cara tentukan. Peguam cara hakim, mereka berada di dalam satu proses yang sama. Mereka berada di dalam sistem yang sama. AGC, AG Chambers. Mereka adalah satu kumpulan yang sama. AG menentukan ke peguam negara tentukan ke AGC itu bukan negara lah. Mahkamah tentukan ke, itu adalah keputusan dalam bidang kerangka kehakiman. Itu dipanggil separation of power, pengasingan kuasa. Kita ada judiciary, legislatif, dan juga kita ada legislatif, dan juga eksekutif. Eksekutif ni pegawai-pegawai kerajaan. Judiciary ini adalah badan-badan kehakiman, termasuklah peguam negara, termasuklah hakim. Kemudian eksekutif, siapa tuan-tuan? Itu mereka terdiri daripada MP, ahli parlimen yang telah dilantik oleh rakyat. Itu antara mereka. Dan mereka nak menganjurkan perhimpunan ini, tuan-tuan. Saya nak anjurkan satu perhimpunan anti kebencian, tuan-tuan. Boleh tak? Bukan boleh tak. Saya nak anjurkan satu kempen anti kebencian. Saya boleh minta tolong tuan-tuan dan puan-puan bantu saya tak dalam kempen ini? Kempen ni mudah je, tuan-tuan. Kempen dia adalah #TolakVPN, #TolakKebencian. Buat satu video dalam TikTok ke dalam social media masing-masing. Video tersebut nyatakan kenapa anda sayang Malaysia. Kenapa anda sayang Malaysia, kenapa anda sayangkan perpaduan, kenapa anda sayangkan keharmonian, kenapa anda sayang PMX, kenapa anda sayang kerajaan madani. Apa-apa je lah. Tetapi poinnya adalah kita nak hantarkan mesej kasih sayang dan kita tolak mesej kebencian. Tuan-tuan, kita nak cerita, even sampai ke hari ini, ya, dia kata, zaman korang dulu berhimpun apa? Kita berhimpun, kita menentang sistem yang korup. Kita menentang sistem yang korup pada waktu itu. Sekarang ini, apa yang korup sistemnya? Even DNAA sekalipun, yang mengkorupkan benda itu adalah hasil siasatan yang, orang kata apa, yang tidak lengkap oleh SPRM, di atas arahan siapa? Mahathir, demi kerana apa? Untuk memastikan bahawa UMNO berkubur kerana Zahid tidak mahu memenuhi kemahuan Mahathir bagi membubarkan UMNO. Adakah itu keadilan? Jadi akhirnya tak lengkap siasatan tersebut, so akhirnya diorang dakwa saja. Sesuka hati dia dakwa. Malah dalam kes Tan Sri Syahril Samad dia kata bahawa dakwaan itu berlaku. Bukan Syahril kata, tapi pegawai penyiasat kata dakwaan itu dia didakwa sebelum tamat kes. Sebelum tamat lagi siasatan, dia dah didakwa. So kita pelik, atas arahan siapa? Rupanya Perdana Menteri pada waktu itu. Dan Menteri KDN siapa, tuan-tuan? Pada zaman Pakatan Harapan Memerintah 2018, siapa Menteri KDN? Muhyiddin Yassin. Siapa Perdana Menteri? Mahathir Mohamad. Saya lupa nak mention benda ni kan. So akhirnya dia gunakan kuasa dia, Mahathir, menurut ni bukan saya cakap. Ini Zahid Hamidi sebut secara akuan bersumpah
di dalam mahkamah pada bulan Jun 2018, Mahathir memanggil dia ke dalam berjumpa dengan Mahathir dan meminta supaya Zahid membubarkan UMNO atau sesuatu akan berlaku kepada dia. Bila dia enggan pada Jun 2018, dia enggan membubarkan UMNO, maka pada Julai dia disiasat, Oktober dia kena dakwa. Dia kena dakwa, tuan-tuan, kerana dia enggan membubarkan UMNO. Tak, tuan-tuan. Kami lawan dengan UMNO. Kami lawan dengan Barisan Nasional. Kita lawan secara prinsip. Kita masuk pilihan raya, kita lawan, kita kalah. Alhamdulillah, next 5 years kita lawan lagi.